Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, nampaknya Perdana Menteri begitu takut kehilangan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, yang mana tindak tanduknya agak mencurigakan, yang mana sebelum ini UMNO telah mencadangkan nama Ahmad Mazlan dicadangkan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Namun akhirnya pemilihan itu terpaksa ditangguhkan karena ada orang-orang mengatakan Bersatu tidak bersetuju untuk Ahmad Mazlan dilantik sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Dan perkara yang terkini ini adalah sesuatu yang mengejutkan apabila nama Najib Razak akan digugurkan daripada dilantik menjadi penasihat Perdana Menteri yang ke-9, yaitu Ismail Sabri. Jadi mungkin benarlah kata-kata warganet di luar sana bahwa Ismail Sabri sebenarnya tunduk kepada Parti Bersatu dan juga bekas Perdana Menteri yang ke-8 Muhyiddin Yassin. Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya. 27 hari bulan September 2021. Panas, nama Najib turut digugur dari jadi penasihat ekonomi Perdana Menteri. Apa cerita tentang pelantikan Najib Razak sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri? Kenapa ia senyap saja sekarang? Kira-kira 2 minggu setelah Ismail Sabri mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri dan Najib mengunjunginya di bangunan Perdana Menteri ketika itu, ia kemudian menyusul dengan perkabaran bekas Perdana Menteri itu akan dilantik sebagai penasihat ekonomi. Apalagi dalam pertemuan selama lebih sejam antara kedua-dua pemimpin itu, mereka memaklumkan dalam media sosial masing-masing berkenan perbincangkan yang dilakukan, yang antaranya berkaitan cabaran memulihkan ekonomi kesan daripada wabak COVID-19. Najib turut menyatakan dalam media sosialnya, beliau komited dalam menyumbangkan tenaga, masa dan idea untuk bersama-sama sebagai satu pasukan demi keluarga Malaysia tercinta. Maka reaksi Najib itu dianggap sebagai mengesahkan lagi tentang pelantikannya itu. Dikatakan jawatan yang bakal diberikan kepada Najib adalah bertaraf menteri, sama dengan status yang diberi kepada Muhyiddin Muhammad Yassin selaku pengerusi Majlis Pemulihan Negara. Dikatakan juga pelantikan Najib itu adalah untuk menyeimbangkan perasaan penyokong-penyokong Najib dalam UMNO yang tidak begitu puas hati dengan pelantikan Muhyiddin mengetahui impian di sebalik beliau dianggapi sebagai Perdana Menteri yang gagal sehingga terpaksa meletak jawatan pada 16 Ogos 2021 yang lalu. Dengan melantik Najib diharapkan dapatlah menenangkan perasaan penyokong-penyokong Najib bahwa bosku juga dihargai oleh Perdana Menteri. Tetapi setelah sekian lama masa berlalu hingga sekarang ini, apa jadi dengan pelantikan Najib itu? Sekali lagi, jadi atau tidak jadi, perkabaran terbaru memberitahu Ismail Sabri buat waktu ini belum ada perancangan lagi untuk membuat lantikan segera terhadap Najib. Dikatakan tiada keperluan mendesak buat naib Presiden UMNO itu untuk meletakkan Najib di jawatan tersebut. Selain itu diberitakan juga penolakan bersatu terhadap pencalonan Ahmad Mazlan, salah seorang klaster mahkamah dalam UMNO, bagi diletakkan sebagai timbalan Speaker Parlimen sebelum ini, sehingga pemilihannya ditangguhkan untuk membelikan pindaan perlembagaan dibuat terlebih dahulu untuk turut menjadi antara sebab pelantikan Najib tidak dilakukan atau sekurang-kurangnya ditangguhkan buat sementara waktu. Kalau pencalonan Ahmad Mazlan pun ditolak bersatu, kebimbangan Ismail Sabri ialah beliau tidak tahu apa akan jadi kepadanya atau kesan yang akan diterimanya dengan pelantikan Najib nanti. Yang nyata, penyokong-penyokong Ismail Sabri percaya pelantikan Najib bukanlah sesuatu yang baik buat masa ini. Demi untuk tidak menimbulkan sebarang keadaan yang tidak diingini, tambahan lagi Ismail Sabri mau tidak mahu amat menyadari beliau juga perlu menjaga hati bersatu yang lebih dahulu mencalonkannya sebagai Perdana Menteri. Tidak melantik atau menangguhkan pelantikan Najib adalah pilihan yang paling selamat buatnya. Lagi pula, Ismail Sabri juga difahamkan sedar respon rakyat yang tidak begitu gembira kiranya Najib diberikan jawatan tersebut dalam keadaan dirinya telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah serta masih menunggu keputusan rayuannya. Kalau selama ini pun respon netizen terhadap kepemimpinannya boleh dikata tidak menyebelahinya, pastilah selepas pelantikan Najib nanti keadaan akan bertambah buruk lagi. Untuk itu, sekurang-kurangnya sehingga kes rayuan di mahkamah rayuan diketahui, mungkin tiada sebarang pelantikan sebagai penasihat ekonomi buat Najib. Jadi saudara dan saudari, seperti mana netizen dan warganet di luar sana mengatakan
bahwa Perdana Menteri yang ke-9 ini sebenarnya tidak dapat membuat sebarang keputusan karena yang nyata ia sedang dikontrol daripada tangan-tangan gaib sehingga beliau terpaksa menunda atau membatalkan segala perancangannya. Jadi saudara dan saudari, fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, buaton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian, bye-bye.